Hai, saya Carol Mota, Nyala Dance Theatre. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Azhabe Mohta, selalu dikenali dengan nama Carol Mohta, merupakan koreografer dan juga pengarah artistik untuk kumpulan milikan saya sendiri, Nyala Dance Theatre. Kalau bercakap secara ringkasnya tentang Nyala Dance Theatre adalah sebuah kumpulan kecil yang saya mulakan sekitar tahun 2009 bersama teman-teman saya ketika itu yang rata-ratanya kebanyakan di kalangan pelajar-pelajar Jabatan Tari Pusat Kebudayaan Universiti Malaya. Dan ketika itu kami bermula dengan persembahan-persembahan kecil dengan show-show dinner, persembahan-persembahan pelancaran. Ketika itu Nyala Dance Theatre lebih memfokus kepada pertandingan-pertandingan tarian. So jadi secara umumnya kalau dikatakan tentang Nyala Dance Theatre bermula sebagai sebuah kumpulan pertandingan yang kerap menyertai pertandingan, tak kisahlah anjuran JKKN, anjuran Istana Budaya, anjuran Kebudayaan Kesenian Selangor ataupun yang sekitar-sekitar, terutama memfokus yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur. Kalau bercerita tentang kerjaya seni, terutama memfokus kepada seni tari, saya bermula agak lama. Saya bermula sekitar tahun 89. Ketika itu saya berusia 5 tahun. Saya masih kanak-kanak masa itu, bermula sebagai seorang penari. Saya bergiat di negeri kelahiran saya sendiri di Johor Bahru. Dekat situlah saya bermula sebagai seorang penari. Saya diasah bagaimana untuk menjadi seorang performer, macam mana untuk tampil di atas pentas. Pada ketika itu saya aktif di sekolah dan Majlis Kebudayaan Negeri Johor ketika itu. Kemudian saya menyambung pengajian saya di peringkat diploma di Fakulti Seni Persembahan UiTM. Saya mencambah lagi kemahiran, saya mencambah lagi pengalaman saya dengan dibantu dan didukung oleh pensyarah-pensyarah saya ketika itu. Jadi saya nampak haluan saya ketika itu memang seni. Saya nampak ini memang cabang dan pilihan yang tepat untuk saya jadikan sebagai satu cabang kerjaya saya. Walaupun ketika itu saya menjurus pengajian dalam bidang lakonan, kerana masa tu saya fikirkan, kerana saya dah menari awal, daripada saya kecil saya dah menari, so saya rasa macam tak perlu kot agaknya menyambung pengajian dalam diploma dalam bidang tari. So jadi saya pun menyambung dalam bidang lakon. Jadi rupanya memang rezeki saya itu memang tetap dalam bidang tari juga. So jadi sewaktu saya belajar di diploma itu, saya banyak terlibat dengan produksi-produksi. Walaupun saya aktif berlakon, tapi saya masih aktif dengan menari. Dan antara saya punya pengalaman dan pencapaian terbesar ketika itu ialah waktu itu sekitar tahun 2003 saya menjadi koreografer untuk filem Pontianak Harum Sunda Malam yang kedua. So jadi dekat situ saya nampak agaknya memang dah ditakdirkan, dan kebetulan memang of course lah minat saya dan minat tari. So saya nampak benda itu cabangnya dalam bidang tari. Tamat saya diploma, saya banyak terlibat dengan Datin Tiara di Piramli Musical, di Puteri Gunung Ledang Musical. Sebelum saya menjadi penari di kumpulan kesenian Petronas, sekitar 3 atau 4 tahun saya berkhidmat di situ. Kemudian saya menyambung pengajian saya dalam bidang ijazah sarjana muda, pengkhususan kali ini tari. Saya mengkhusus dalam pengkajian tari dan membina koreografi di Universiti Malaya. Kemudian dekat situlah saya berkembang dan menggiatkan kumpulan saya yang saya tubuhkan tahun 2009 itu, Nyala Dance Theatre. So jadi kalau nak kira hayatnya, maksudnya jangka hayatnya sekarang ni, Nyala Dance hampir mencapai ke-10 ke-11 tahun lah, masuk tahun ke-11 2021 ni. Dan sepanjang 11 tahun ini kami memang banyak terlibat dengan pertandingan, persembahan, bengkel, kelas, yang mana ini adalah menjadi satu sumber juga kepada pendapatan Nyala Dance Theatre ini. Kami bukan secara langsung untuk membuat persembahan saja, kami juga secara tak langsung terlibat dalam kerja-kerja berkenaan dengan pendidikan, dengan mengadakan bengkel-bengkel, kelas-kelas. Kita buat koreografi di sekolah-sekolah, di IPT, di kumpulan-kumpulan. Dekat situlah kumpulan ini bergerak dan menjana pendapatan dengan menjadikan cabang seni ini sebagai lapangan untuk berkarya dan mencari pendapatan. Kalau penglibatan dengan JKKN,
memang sebagai kumpulan yang aktif di Kuala Lumpur, khususnya di Kuala Lumpur dan umumnya memang kami aktif di Malaysia, kami memang banyak terlibatlah dengan pertandingan-pertandingan ataupun bengkel-bengkel yang dianjurkan oleh JKKN. Kalau Nyala Dance Theatre sendiri secara umumnya memang sering terlibat dengan pertandingan-pertandingan anjuran JKKN. Yang paling utamalah, banyak sebenarnya, tapi yang antara utama yang saya ingat, antara kenangan paling manis sekitar tahun 2013, saya terlibat sebagai peserta dalam program Planet Joget JKKN. Masa itu JKKN buat banyak siri-siri pertandingan, antara salah satunya ialah Planet Joget, dan saya salah seorang peserta ketika itu. Masa itu kurus lah, so saya sebagai peserta menari semua. So jadi kat situ saya nampak macam mana JKKN menariknya mengadakan satu elemen tradisi joget, tapi dijadikan kepada dalam bentuk pertandingan yang dijadikan reality show dengan mood battle, mood berlawan. So jadi dekat situ saya rasa macam why not saya cuba dengan of course lah dengan tawaran hadiah apa-apa semua kan. Kita tak boleh nafikan lah, kerana hadiah salah satu benda yang mendorong untuk kita terlibat dalam pertandingan. Tapi selain daripada itu, saya berminat kerana saya rasa ini adalah satu benda yang julung-julung kalinya dan sangat menarik untuk dalam tujuan mengembangkan kebudayaan seni itu dalam bentuk komersial. Itu sebenarnya yang kurang dalam kesenian tradisi kita, di mana seni-seni tradisi itu selalu disimpan sebagai satu benda yang inklusif, yang eksklusif, tetapi tidak dijadikan inklusif untuk terlibat di kalangan umum kepada majoriti, kepada masyarakat. Yang lain juga, saya boleh kata antara kumpulan yang konsisten lah terlibat di Festival Tari Malaysia. Of course anjuran JKKN daripada tahun 2013, 2015, 2017 sampailah sekali tahun 2019. 4 kali kami terlibat mewakili Kuala Lumpur. Itu memang anjuran sepenuhnya JKKN lah. Kalau tari itu definisinya kepada dari segi buku lah, daripada rujukan menurut Dr. Anis, tari itu adalah satu sistem pergerakan berstruktur yang mencerminkan atau menggambarkan sesuatu budaya. So jadi kalau menurut saya ini cumalah karyawan dan aktivis biasa. Saya setuju dengan statement definisi daripada Dr. Anis tu. So jadi dance ini adalah satu tempat macam mana kita nak memperlihatkan nilai-nilai di sebalik tradisi dan kebudayaan hidup kita. Kerana dance itu lahir daripada tradisi, daripada kesenian warisan. Bila kita cakap tentang tradisi itu adalah apa benda yang kita warisi, sesuatu yang kita warisi daripada orang sebelum, yang melalui proses pembudayaan, diamalkan berpanjangan lebih daripada 10 tahun, maka dia boleh dipanggil sebagai tradisi. Dan tradisi itu sendiri dekat dengan budaya. Selalu kalau kita cakap tradisi, kesenian, kebudayaan, apa itu kebudayaan? Budaya itu adalah kita punya lifestyle, kita punya cara hidup. So macam mana dance itu boleh menjadi budaya? Kerana dance itu terlibat dalam aktiviti ataupun acara-acara kebudayaan. Macam contoh di tempat saya dulu, kalau orang kahwin ada zapin pekajang dekat tempat saya. Zapin itu adalah kesenian, tetapi bila dimasukkan dalam majlis kebudayaan seperti majlis kerja kahwin, dan dia jadi keperluan, jadi kemestian. Jadi dance itu boleh menjadi budaya, diamalkan oleh masyarakat setempat. Itu uniknya tari tradisi. Kerana dia menggambarkan kita punya social life. Dia menggambarkan macam mana orang Melayu itu berkembang dan membangun dengan aktiviti budaya dan sosial dia menggunakan kesenian. Okey, Nyala Dance Theatre ni kalau dari segi beroperasinya, kami memang dah ada ruangan kami sendiri, studio kami ni, Nyala Dance Theatre. Dan studio inilah menjadi satu macam pengkalan segala-gala apanya beroperasi di studio. Latihan, kelas, tempat meletak busana ataupun props. So jadi center kami, pusat kami di studio ini. So jadi dari segi Nyala sebagai satu kumpulan, menjana pendapatan itu, pendapatan utama dia adalah daripada persembahan-persembahan. Kami memang banyak terlibat dengan persembahan-persembahan berskala kecil, sederhana atau besar. Kecil macam persembahan-persembahan show dinner ataupun launch ataupun apa-apa yang skalanya kecil.
sederhana itu mungkin kepada produksi-produksi kami sendiri, ataupun mungkin persembahan-persembahan yang skalanya besar bersifat kebangsaan atau negara, ataupun yang lebih besar mungkin yang sifatnya antarabangsa, macam contoh Nyala Dance terlibat di Sukan C 2017. Itu persembahan-persembahan skala besar. So jadi punca pendapatan utama Nyala Dance adalah daripada persembahan. Tetapi antara lain juga sumber kami adalah melalui kelas-kelas asas yang saya buat setiap hari Sabtu dan Ahad. Macam saya cakap sebelum ni, kami dapat sambutan yang agak baik daripada masyarakat tentang macam mana mendalami tarian ataupun menguasai tari-tari asas joget Inang Zapin dan rentak asli. So dekat situ kita dah ada hampir ke 200 orang pelajar, dan mereka itu diajar menguasai, mendalami dan memahami tari-tari tradisi. So daripada situ kita charge dengan yuran. So macam saya cakap tadi, dance ataupun seni kita boleh menjadikan satu cabang kerjaya kalau kita bijak menggunakan ruang peluangnya. Macam contohnya dance ini saya jadikan sebagai medium pendidikan untuk saya mengajar dan memberi pemahaman kepada umum. Tetapi dalam masa sama bayaran itu bersifat apresiasi kepada usaha saya, kepada ilmu pengalaman yang saya ada selama ini dan kepada skill yang saya kongsikan pada mereka semua. So jadi kita kena faham ya, kadang-kadang dance, kita jangan anggap dance semua untuk dijual. Bukan. Dance ini adalah satu bentuk yang bernilai. Bernilai perlu ada harga. Untuk mendapatkan sesuatu perlu ada nilai yang perlu dikeluarkan, perlu dibayar. So jadi kita buat kelas. So sekarang kita dapat berkongsi banyak kepada orang. Di samping itu kita pun ada ruang studio kita yang disewa untuk tujuan syuting, untuk tujuan latihan-latihan produksi-produksi luar yang untuk nak sewa kita punya space. Lepas tu kami juga ada kostum, koleksi kostum-kostum tradisi yang kebanyakannya hampir satu Malaysia lah menyewanya. Kadang-kadang post sampai ke Sabah orang nak buat satu pertandingan sekolah-sekolah. So jadi saya rasa Kenapa orang sampai keluar berminat untuk nak share kita punya untuk nak sewa kita punya kostum? Sebab saya rasa kita letak kualiti itu dulu pertama. Of course lah, tempat masing-masing semua ada kostum. Tetapi mungkin ada nilai-nilai unik ataupun nilai-nilai istimewa yang ada pada kostum kita yang orang minat untuk nak sewa, nak pinjam. Itulah. Selain daripada itu, saya juga bertindak sebagai penasihat persembahan, bergerak sebagai pengarah persembahan dan koreografer pada Nur Aniza Idris untuk sepanjang siri Gegavaganza yang dia terlibat. Kemudian saya pun ada terlibat sebagai pengarah teater, saya sebagai koreografer, saya sebagai koreografer di institusi-institusi. Itu semua adalah cabang dan sumber pendapatan kepada Nyala Dance Theatre. Sebelum ni kita pernah menang satu competition di Russia, di Abaniko, dan kita pernah menang satu pertandingan di festival Tari Kontemporer, PASTAKOM, Pasar Tari Kontemporer di Indonesia tahun 2019, dijemput oleh Indonesia, Singapura sebagai koreografer untuk membuat koreografi di negara diorang menggunakan penari-penari diorang. Mungkin itu sesetengah orang anggap macam ini cuma sekadar job. Tapi saya rasa ini adalah satu lapangan macam mana saya mengembangkan seni persembahan tari Malaysia dengan menggunakan karyawan Malaysia seperti saya ini kepada Nusantara, kepada Indonesia, kepada Singapura macam tu. Saya pernah terlibat dengan Singapura, kumpulan Sriwana, satu kumpulan besar di Singapura, dan juga pernah juga terlibat di satu sanggar tari di Riau, dijemput saya masa itu. Selalu kita anggap tradisi benda yang perlu disimpan, benda yang perlu dijaga. Sebenarnya tradisi benda yang perlu dikongsi supaya generasi baru sekarang ini tahu apa itu zapin, apa itu inang, apa itu joget, apa itu tari asli. Kerana kita meletakkan tari tradisi ini pada nilai-nilai komersial. Kita jangan takut untuk letak tari inang joget zapin di pentas Gegavaganza. Kita jangan takut letak tari inang joget zapin di pentas juara lagu. Dan kita jangan malu letak tari joget inang zapin dekat social media, dekat TikTok untuk dijadikan challenge. Just for sharing lah. Saya setakat ini dah buat 3 atau 4 kali dance challenge. Semua saya buat inang, zapin, joget. Sambutan dia luar biasa. Untuk pertama saya ada buat satu hashtag inang challenge. Itu saya buat masa awal PKP bulan 4. Saya buat inang challenge itu disahut hampir 5-6 negara
di Indonesia, di Thailand, di Singapura, di Brunei, di China, even di Malaysia sini of course lah banyak. Dan yang membuat challenge-challenge itu ribuan. So dekat situ saya nampak macam mana tari tradisi itu kita boleh spread, boleh sebarkan kepada umum kalau kita gunakan platform-platform media sosial ini sebagai loncatan untuk menjadikan tari tradisi ini dikenali, disedari oleh orang-orang sekarang. Sebenarnya kadang-kadang orang sekarang akan cakap, oh budak-budak sekarang tidak berminat dengan tari tradisi. Sebenarnya memupuk minat itu di kalangan generasi kita ni. Generasi saya ini sebagai generasi cikgu-cikgu, koreografer perlu menyemai minat dengan mengadakan benda-benda yang nampak komersial supaya tari tradisi ini tak tertinggal. Dan anak-anak sekarang rasa bila menari tradisi itu satu trend. Nanti mungkin awak sendiri boleh cek dekat hashtag Inang Challenge, Inang PKP Challenge. Awak boleh tengok daripada sekecil-kecil anak sampai ke orang tua buat kita punya dance. Bukan orang Melayu je, ada orang India, ada orang Cina. Dekat situ kita nampak macam mana kita menjadikan tari tradisi itu satu kesedaran umum dalam bentuk yang komersial. Okey, nyaladan status 10 tahun akan datang. Ini impian besar saya lah. Saya boleh jadi aswara. Saya nak nyaladan status ni boleh jadi akademi. Mungkin bukan untuk melahirkan pelajar-pelajar dalam jurusan seni dalam bentuk formal, diploma, degree, tapi saya boleh rekrut orang. Nyaladan status ini adalah pusat tempat untuk orang belajar seni, terutama tari. Itu impian saya. Saya seorang penari. Saya bermula sebagai seorang penari daripada umur 5 tahun pada tahun 89. Hidup saya berkembang sebagai seorang penari. Selalulah mencipta, selalulah berkarya, selalulah beraktiviti kerana tari itu perlu penciptaan, perlu pelaksanaan.